Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kembali kita dalam channel ini. Untuk hari ini kita akan sambung. Okay. Hari ini kita akan sambung lagi bacaan ayat-ayat Al-Quran. Jadi hari ini muka surat yang kita nak baca adalah pada muka surat yang ke-29. Masih lagi dalam surah Al-Baqarah. Jadi seperti biasa, sebelum memulakan bacaan kita, boleh sediakan pensel, pen, kertas dan sebagainya. Kok nanti ada nota-nota yang perlu untuk kita salin supaya dapat meningkatkan lagi kualiti bacaan kita. Jadi tanpa kita melengah-lengahkan masa, terus saja kita ke muka surat yang ke-29. Okey, baik. Dalam muka surat yang ke-29 ini, kita akan membacakan ayat yang ke-187. Mana nombor dia? Okey, ni nombor dia. Okey, kita fokus lagi sikit, boleh tak? Alright. Kita fokus sikit dan kita akan tengok. Okey, ini adalah ayat yang ke-187. Okay, jadi bacaan kita yang sebelum ni macam mana? Dah buat ulang kaji mungkin ya. Dah tengok sikit-sikit dia punya bacaan-bacaan dia. Okey, insya-Allah kita akan terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Okey. Di sini kita perhatikan adanya nun syaddah, nun yang bersabdu kan. Dan juga bila saya baca kat sini, saya nak wakafkan bacaan ni, bacaan dekat nun yang bersabdu ni. Apa yang perlu dikekalkan adalah bacaan gunnah. Okey, bacaan gunnah ni perlu dikekalkan. So kena ada dengung lah. Walaupun kita nak wakaf. Sambung. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. Ambil semula kat sini. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ada getaran sikit, getaran ra dekat bacaan ni. Fajr, kita nak waqaf pada ra, tapi jim dah mati. Jim mati dulu, jadi ra pun kena matikan juga. Jadi bacaan dia bunyikan jim qalqalah, kemudian disertai dengan
sedikit getaran pada ra. Fajr. Okey, sambung. Thumma atimmus siyama ilal lail ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Okay. Kita naik atas sikit. Okay, sambung kat sini. Tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun wala ta. Okey, kita jumpa dekat sini satu huruf hamzah, wala ta. Okey, perhatikan wala ta. Jangan wala ta'qulu, dia akan jadi huruf lain, dia tertukar huruf. Salahnya pada kaedah menyebut iaitu makhraj huruf. Okey, lagi sekali saya baca. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Yas'alunaka 'anil ahillah. Okey, di sini kita perhatikan. Yang ini pun ada yang keliru, boleh kita katakan ramai jugalah yang keliru di sini. Kita tengok apabila dia ada lam alif dan juga dia ada hamzah. Lam alif dan hamzah ni ada tempat yang dibaca panjang dan ada tempat yang dibaca pendek. Jadi formula tu macam mana? Kita perhatikan pada kepala alif. Okey, hamzah ni duduk di mana? Hamzah duduk di atas kepala alif ataupun sebelum kepala alif. Jadi kalau kita perhatikan kat sini, hamzah ni dia duduk di atas kepala alif. Jadi bila duduk di atas kepala alif, maksud dia apa? Maksud dia alif ini adalah rumah bagi hamzah tersebut. Jadi tidak dibaca panjang. So kena baca pendek je lah. Ahillah. Jangan baca ahillah. Walaupun sedap bunyi, tapi salah. Okay, semula. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Nampak ya? Kalau ni saya besarkan dia. Hajj. Jadi lantunan tu dia agak kuat. Lantunan yang dibacakan pada huruf jim ini dibaca dengan kuat. Sebab apa? Sebabnya jim ada tasydid, lepas tu dia berada di hujung perkataan. So kita nak wakaf kan? Maka dia dibaca dengan bacaan qalqalah yang paling besar sekali. Wal hajj. Okey, sambung. Kenapa penunjuk saya ni dia bergerak tak mengikut? Okey, semula.
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Sambung. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Alhamdulillah. Jadi bacaan kita pada hari ini pada muka surat yang ke-29 telah pun sampai ke ayat yang ke-190. Maksud je kat sini kita dah baca lebih kurang 190 muka surat. 190 muka surat. 190 muka surat pula. Baru 29 muka surat. 190 ayat dalam surah Al-Baqarah. Patut rasa macam pelik. Okey. Bacaan yang kita bacakan tadi, ada satu tempat yang dihukumkan sebagai dinamakan sebagai mad jaiz munfasil. Okey, nama hukum mad jaiz munfasil. Jadi kaedah munfasil tu bertemu hamzah dan bertemu mad dan juga hamzah di dalam dua perkataan. Okey, jadi cerita dekat sini macam mana cara kita nak mewaqafkan bacaan pada hukum mad jaiz munfasil. Okey, kita perhatikan ya. Di sini ini hukumnya mad jaiz munfasil wala ta'tadu innallah. Okey, huruf mad berada dalam perkataan yang pertama dan juga huruf hamzah ni berada dalam perkataan yang kedua. Tapi mereka ni bertemu, nampak ni waw dengan hamzah ni dia bertemu. Kok ada yang tanya. Habis tu yang alif tu, alif ni kita perhatikan. Dekat atas alif ni dia ada satu tanda bulat kecil ni. Maksud dia huruf ini tidak digunakan, tidak berfungsi lah. Maksud tak berfungsi dalam bacaan. So dia adalah fungsi-fungsi yang lain. Tapi dalam bacaan huruf alif ini tidak berfungsi. So dia tak ada lah. Kira tak ada. Okey, bila tak ada, maka di sini bertemu huruf waw dan juga huruf hamzah. Tapi dia ni duduk dalam perkataan yang berbeza. Ta'tadu ni satu perkataan, inna ni satu perkataan. Walaupun dia duduk dalam dua perkataan, tapi huruf mad dan juga huruf hamzah ni dia duduk sebelah-sebelah. So dia bertemu lah. Okey. Pada bacaan yang ini, kalau kita nak menyambung bacaan, so kita boleh baca 4, 5 ataupun 6 harakat lah. So, biasanya kita akan baca 4 ataupun 5 lah. Okey. Wala ta'tadu innallah. Okey. Tapi apabila kita nak waqaf, yang ni yang biasa, ramai jugalah yang saya jumpa, bacaan bila nak waqaf, maka dia baca juga dengan kadar 4 harakat. Okey. 4 harakat pada ni dekat sini ni dibaca dengan kadar 4 harakat, tapi dia nak berhenti, maka bacaan tersebut dikira sebagai salah. Kenapa dikira sebagai salah? Kerana apabila kita nak berhenti, nak mewaqafkan bacaan dekat waw ni, maka secara maksud dia bacaan tersebut tidak bertemu. Okay, tak bertemu lah. Ni wala ta'tadu ni dia jalan nak pergi jumpa inna ni. Kan dia jalan nak jumpa inna. Tengah-tengah jalan mati. Bila mati sempat tak bertemu? Tak sempat bertemu. Jadi bila tak sempat bertemu, maka tak adalah mad jaiz munfasil tu. Maka dia hanya jadi mad asli sahaja.
Okey, jadi boleh tak nak baca 4 rakaat? Tak boleh baca 4 rakaat lah. Sebab apa tak boleh baca 4 rakaat? Hukum dia hanya menjadi mak asli. So bacaan dia 2 rakaat sahaja. Wala ta'tadu. Dah selesai. Kalau dia tanya habis tu yang tanda, ada orang panggil tanda misai. Ada orang panggil tanda misai. Tu yang misai ke atas tu. Yang ini fungsi dia apabila kita nak menyambung bacaan. Kalau nak sambung sahaja barulah digunakan tanda mat ni iaitu 4 rakaat lah. Okey, 4 ataupun 5. Tapi disebabkan kita nak mewakafkan bacaan, jadi bila nak mewakafkan bacaan ini, huruf mat dan juga huruf hamzah tu dia tidak bertemu. Bila tidak bertemu, maka tak jadilah mat jaiz tersebut. Jadi bacaan dia hanyalah 2 harakat sahaja. Jangan keliru kat situ. Kata mat jaiz. Mat jaiz hanya apabila mereka bertemu. Kalau tak bertemu maka tak jadilah mat jaiz. Okey, baik. Jadi macam mana bacaan kita pada hari ni? Dapat ikut ya? Kalau tak dapat ikut ke nanti bagi tahu. Kok perlu dislowkan lagi bacaan. InsyaAllah saya akan slowkan lagi bacaan supaya kita boleh mengikut. Poin kita apa dia? Poin kita nak boleh mengikut bacaan sebutan-sebutan yang saya cuba sebut tersebut. Okey, baiklah. Jadi pertemuan kita cukup sekadar ini terlebih dahulu. InsyaAllah bertemu lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Seperti biasa, saya akhiri pertemuan kita dengan Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Kerana Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat kelak. Menjadi syafaat kepada ahli-ahlinya. Seperti biasa, tugas kita adalah berusaha untuk menjadi ahli Al-Quran. Supaya kita dapat digolongkan dalam golongan ahli-ahli Al-Quran. Seterusnya mendapat syafaat Al-Quran. Cukup sekadar ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.